dia dapat bersama dalam sesi wacana yang dibuat ini. Internet okey kot. Sebab kat sini saya tak ada kabel pula, pakai wifi je. Kemudian aircon pun tak ada aircon ni. Sikit lagi panas lah ni. Tajuk kita pada hari ini adalah kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana, Quran dan As-Sunnah. Terlebih dahulu saya minta maaf disebabkan tidak ada slide untuk sesi terbaru. Jadi saya akan terus bercakap saja berkenaan dengan tajuk ini. Jadi kalau kita lihat, dia adalah satu petikan daripada adalah kita punya core values yang ketiga, iaitu kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana. Hari ini saya cuba kaitkan tajuk ini dengan menurut perspektif Al-Quran. Jadi pertama sekali, sebelum kita pergi jauh, kita cuba untuk berkenaan dengan terma-terma penting di sini. Yang pertama, perkataan kreatif, kan? Boleh maklumkan ataupun kita boleh fahami sebagai satu kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru, sama ada ia berbentuk gagasan, ya, pandangan, pemikiran, perspektif, itu lebih kurang maksud semua. Nyatakan sebagai kreatif. Dan kreatif ni ia berkaitan dengan kemampuan, ataupun setengah penulis dia menyebut potensi yang sememangnya sudah berada dalam setiap orang. Cuma potensi itu dikembangkan ataupun ia terus sekadar berada pada tahap itu saja, tidak. Cuma masing-masing kita pada peringkat awal, ketika bermula daripada kita anak, ketika itu tahap kreatif kita berada di peringkat yang sangat tinggi. Ya, kita dapat melihat ini merupakan satu anugerah daripada Allah. Pada ketika itu, dengan kreatif di peringkat tertinggi itulah, itu seorang kanak-kanak dia cepat untuk tangkap perkara-perkara yang merupakan benda baharu di sekeliling dia, dan kemudian dia boleh menangkapnya, dia boleh memahami, dia boleh menghayati, akhirnya dia boleh berada bersama dengan sekitaran. Akhirnya ada setengah di antara kita, tahap kreatif itu dia menurun. Ada juga yang mendatar, dan ada juga orang yang menaik. Lihat kepada bagaimanakah dia respon persekitaran dan juga maklumat yang dia dapat, maka akhirnya ia memberikan kesan kepada pemikiran kreatif dalam diri dia. Okey, kreatif juga adalah merupakan untuk menghubungkan idea-idea ataupun perkara-perkara yang banyak, yang pada asalnya idea-idea ataupun fakta dan maklumat itu suatu yang tidak berhubung. Dan kemudian kita boleh membuat satu kesimpulan terhadap apa yang kita ada pada hadapan kita itu, data dan maklumat itu. Okay, itu lebih kurang berkenaan dengan sedikit kreatif. Dalam bahasa Arab, kreatif dipanggil al-ibda' ataupun at-tafkir al-ibda'i. Maksud satu pemikiran yang memfokuskan kepada al-jadid, mencari sesuatu yang baru. Jadi kita rangkumkan definisi yang kita sebut tadi dengan definisi daripada apabila kita kata kreatif, ia berkaitan dengan satu benda yang baharu yang dapat menerusi satu perkara yang kita sedang berinteraksi dengan, sama ada
ia berkaitan dengan benda baru itu, sama ada ia merupakan satu pemikiran, satu perspektif, produk baru, penyelesaian baru, pendekatan baru yang dapat kita cari daripada kreatifnya kita. Okay. Itu lebih kurang. Kemudian kita pergi pula kepada kreatif ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Kerana kreatif ini dia menolak kita kepada mencari satu benda yang baharu. Dalam gerak, kita akan maju ke hadapan, kita akan berkembang, kita akan berpindah kepada keadaan lain. Kita akan naik mendaki daripada satu tangga ke satu tangga yang lain. Ini adalah merupakan kreatif. Sebaliknya, apabila kita mula untuk tidak kreatif, apabila kita mula menghalang diri kita, menahan diri kita untuk memulakan sesuatu yang baru. Dan maka akhirnya kita akan start di noktah. Kita akan terhenti di satu titik dan kemudian kita tidak bergerak, dan lebih bahaya, tapi kita tetap di atas titik itu. Akhirnya kita semakin ketinggalan semakin jauh dan belakang. Dalam keadaan orang lain semua bergerak ke depan, tidak menoleh ke belakang, kita tertinggal di seorang, terkontam. Ini bahaya yang dikatakan apabila kita mula untuk tidak berkreatif, kita tidak mahu kreatif. Faktor seseorang itu mula menahan diri daripada kreatif adalah ketika mana dia sudah berada dalam zon selesa, maka apabila ada satu idea baru, dia tidak buat apa aku berinteraksi dengan idea baru ni. Apabila ada suatu perkara baru, maka dia sesuatu yang boleh menghalang akan keselesaan yang dia ada. Jadi ini adalah menyebabkan kreatif itu terhenti. Kreatif juga terhenti apabila kita ada satu halangan kita untuk keluar daripada penutup itu. Sehingga pikiran itu antaranya ialah kadang-kadang disebabkan kita ada sangkaan tertentu terhadap satu pemikiran ataupun idea baru, yang mana apabila sangkaan sebenarnya ia adalah sesuatu yang tidak pasti, yang tidak diketahui lagi adakah benar atau salahnya. Ia tidak benar, tidak salah di antara dua itu. Kita berada dalam satu keadaan yang kabur. Diri kita dengan kekaburan itu, kita tidak mahu untuk menghilangkan kekaburan itu, maka kita dan akhirnya kita tidak bergerak. Itu bahaya apabila kita mula untuk tidak, yang mana dia ada punca-punca sebab-sebab kenapa tidak kita macam kita sebut tadi itu adalah di antaranya. Dan kemudian biasanya apabila kita cuba buat sesuatu yang baru, kreatif biasanya dia akan banyak cabaran. Cabaran dia adalah penolakan. Kita bermula dengan penolakan daripada diri kita sendiri. Untuk kreatif, kita cuba cari benda baru, maksudnya kita kena buat satu kerja baru. Kita kena kerja lebih sikit daripada kita kena extra time, extra effort. Kita kena yang mana menyebabkan kita tertahan oleh diri kita sendiri. Akhirnya kita tidak bergerak. Cabaran yang seterusnya adalah sekitaran kita untuk kreatif. Sebab itulah kadang-kala apabila seorang itu mula berkreatif, kelompok yang ramai, kadang-kala orang yang kreatif itu akhirnya menjadi seorang yang tidak popular.
satu peringkat apabila kreatifnya adalah terlalu tinggi sehingga orang lain yang suka berselesa dengan akhirnya dia menjadi musuh pula. Orang yang kreatif ni akhirnya menjadi seolah-olah musuh. Sebenarnya yang tidak mahu untuk bergerak seterusnya. Dia nak statik di situ. Tapi orang yang berkreatif ni dia nampak satu, saya nampak penyelesaian baru. Saya nampak satu jalan baru. Saya nampak satu approach baru, kan? Tetapi untuk buat itu semua diperlukan kepada aktiviti, kepada strategi, kepada usaha yang sudah tentu ia norm yang sudah ada. Biasanya orang akan rasa risau apabila norm yang sedia ada dikacau. Change, perubahan, kan? Kreatif dia sangat berkait rapat dengan perubahan. Dan disebabkan itulah kita kadang-kala sampai satu peringkat orang yang kreatif itu akhirnya dia juga terpaksa tunduk. Dan kesan dia apa? Tidak ada perubahan. Kita kembali asal, kita back work as usual, kan? Dan kemudian kita akan macam itulah kita sampai itu. Dan lebih dalam satu keadaan tertentu, orang-orang yang cuba kreatif ni akhirnya dia dicantas, ya. Melayu, kan? Kita cerita tentang Melayu dulu sebelum kita cerita tentang Islam, Al-Quran, hadis. Dunia Melayu, satu kisah cerita lama yang diceritakan, antara cerita yang paling masyhur ialah Hang Nadim, kreatif, yang memberikan penyelesaian kepada satu isu yang merupakan isu nasional, ya. Memberikan pandangan kepada isu yang bersifat nasional, bersifat negara, ya. Yang mana saja untuk menyelesaikan satu masalah yang mana para menteri, bendahara, temenggung, cendekiawan, sastrawan dan sebagainya yang berada di samping raja tidak dapat mencari penyelesaian, ada penyelesaian, tetapi penyelesaian yang tidak sesuai. Manusia dijadikan benteng kepada todak yang menyerang daripada pantai sehingga akhirnya mengorbankan manusia yang ramai. Mencadangkan kita letak batang pisang, kan? Dan kemudian akhirnya potong cerita sebab todak ni akhirnya dihukum bunuh, dihumban di laut, di tengah lautan, seorang yang sudah memberikan satu jasa kepada negara tetapi akhirnya dibunuh disebabkan fitnah, tuduhan, iri hati terhadap seorang yang cuba untuk memberikan sesuatu yang baru, yang unik, yang novel, tidak terfikir oleh orang lain tetapi dia nampak daripada sudut itu, ya? Ini persoalan yang kita panggil sebagai, dan okey, kita pergi kepada sekarang ni sikit-sikit kepada dalam perbincangan tentang Rasulullah merupakan Rasul yang datang ke tanah Arab dan membawa satu yang dilihat sebagai satu pemikiran baru pada ketika itu, walaupun hakikat perkara yang merupakan utusan yang sama, perutusan yang sama dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum itu. Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi-Nabi sebelum ini semua membawa mesej. Tetapi apabila manusia sudah rosak, ia dilihat satu benda yang sudah asing. Lalu Nabi membawa satu pemikiran yang ketiga, iaitu pemikiran beriman kepada Allah. Dan kemudian pemikiran bahawa Allah mencipta kita dan kemudian Allah ini dia ada hukum hakam dia dan kemudian Allah ini pencipta kepada alam ini dan alam selepas ini yang kita akan pergi dan kemudian akan ada persoalan selepas mati di dunia ini, dan ini merupakan satu perkara baru ketika itu. Apa yang berlaku pada ketika itu? Okay, iaitu orang-orang Arab pada ketika itu majoriti menolak sebab ini benda baru.
kita nak masuk tentang kreatif. Bagaimana Rasulullah ni cuba untuk bawa satu perkara baharu yang kita kata sekarang ini kreatif, kan? Cuma Rasulullah, apa dia kejayaan Rasulullah? Rasulullah tidak berhenti apabila cabaran semakin tegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan yang sangat kreatif, mencari ruang-ruang, mencari jalan, mencari penyelesaian, bukan tergopoh untuk terus berhadapan itu sedang berlaku. Rasulullah berhadapan, tetapi berhadapan secara sangat kreatif, kan? Dengan panduan Allah daripada apa yang berlaku, Rasulullah menjadi pemenang. Walaupun pada peringkat awal Rasulullah merupakan golongan yang lemah, golongan yang tidak ada kuasa, golongan yang tidak dapat jadi keluar daripada cabaran tadi. Okey, inilah dia kalau kita lihat kepada persoalan tamadun. Okey. Dalam perbincangan tentang tamadun, antaranya seorang yang bernama Toynbee, Arnold Toynbee. Dia punya tulisan dia tentang tamadun. Dia kata tamadun ini dia berkembang. Perkembangan tamadun itu ia berkait rapat dengan satu prinsip yang dipanggil sebagai challenge and respond. Respond and challenge. Challenge and respond. Itu apa? Cabaran, bagaimana respon kita. Setiap tamadun, setiap bangsa yang pernah berjaya, setiap bangsa yang pernah naik, mereka berhadapan dengan cabaran. Beza satu tamadun dengan tamadun lain ialah bagaimana mereka berinteraksi dan apabila cabaran itu semakin naik, maka bagaimanakah respon mereka? Kan? Untuk memberi respon yang sepatutnya kepada cabaran, maka tamadun itu akan naik satu tahap. Kemudian datang mereka hadapi cabaran itu dengan respon yang sepatutnya, naik lagi satu tahap. Tapi apabila mereka mula berhenti respon kepada cabaran, ataupun salah respon kepada cabaran, kreatif tetapi ataupun tidak kreatif, dua perkara ini, kreatif yang salah ataupun tidak kreatif, akhirnya ia menyebabkan di satu titik dalam perkembangan tamadun dan mereka dalam bahaya, dan akhirnya titik itu membawa mereka kepada jatuh. Sebab cabaran semakin besar dan akhirnya mereka tidak berdaya, cabaran tadi jatuhlah ia. Okay? Itu lebih kurang tentang persoalan yang kita bincang, iaitu kepentingan pemikiran kreatif. Kemudian poin yang ketiga yang saya cuba untuk kongsi berkaitan dengan kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana menurut perspektif Al-Quran. Sunnah ni tak tahu sempat ke tak, kita ambil Quran dulu. Okey, dalam Al-Quran kalau 100 tempat dalam Al-Quran yang membicarakan berkenaan dengan persoalan ilmu. Galakkan berfikir, suruhan menggesa berfikir, memuji orang-orang yang menggunakan dari betul. Okay. Itu lebih kurang dalam Quran ada 800 tempat. Kan? Bukan 800 ayat. Kadang-kadang dalam satu ayat tu ada 2-3 kali disebut. Jadi kita akan sebutkan sini ialah 800 tempat atau 800 sebutan tentang ilmu dalam Al-Quran. Okey, dia menunjukkan bahawa bagaimana Al-Quran merupakan satu yang membawa manusia kepada satu hidup panduan. Sebab itulah Al-Quran ini dipanggil sebagai kitab hidayah. Walaupun Al-Quran banyak cerita sejarah dalamnya, walaupun dalam Al-Quran ada cerita tentang penemuan-penemuan sains yang kebanyakannya disebut 1400 tahun dulu, kemudian hanya dibongkar oleh saintis pada hari ini, Al-Quran tidak disebut sebagai kitab sains. Okay?
Al-Quran ada cerita-cerita tentang dengan bagaimanakah ekonomi, berekonomi. Al-Quran bukan kitab ekonomi. Tetapi apa? Al-Quran kitab hidayah. Sebab itulah dia banyak menjelaskan. Ini maksudnya petunjuk. Untuk mendapat petunjuk, maka perlukan kepada panduan. Antara perkara yang perlukan kepada dapat perlukan panduan, dan panduan ini antaranya ialah pemikiran yang kreatif. Pemikiran kreatif membawa kita ke arah akhirnya dapat menemui hidayah, petunjuk, kan? Petunjuk. Dan untuk dapat petunjuk tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala sarana yang berada di sekitar kita, prasarana yang boleh yang boleh didengar, yang boleh disentuh, yang boleh dikaji, kan? Itu yang kita nampak ni dipanggil sebagai ayat al-matlu, kan? Bukan ayat masuk. Ayat-ayat kebesaran Allah yang nampak. Kemudian Allah juga turunkan Al-Quran, ayat yang boleh dibaca. Sebagai zaman ini semua membantu kita untuk kita membuat keputusan, terutama sekali keputusan yang akhirnya membawa kita kepada menyahut seruan hidayah. Kita bawa ayat Al-Quran yang pertama berkenaan dengan persoalan ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ayat yang panjang, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Okey, ayat ini dengan persoalan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, dan juga kapal yang berlayar di tengah lautan yang membawa muatan yang bermanfaat kepada kamu daripada langit, yang kemudian menghidupkan hidupan yang sebelum itu mati, iaitu tanah, dan padanya membiak haiwan-haiwan yang pelagat, dan kemudian kamu dapat lihat angin yang bergerak bersamanya awan dengan izin Allah. Semua itu Allah sebut adalah merupakan tanda-tanda kepada orang-orang yang menggunakan akal. Di sini Allah sebutkan tentang perkara-perkara yang boleh yang sangat diperlukan oleh akal. Apa dia fakta? Apa dia maklumat? Apa dia ilmu? Di sini Allah sebutkan. Semua ini boleh membawa kita menggunakan akal kita dengan sebenar, kita akan nampak sesuatu. Dan ini yang dikatakan sebagai pemikiran lihat sesuatu. Yang dikatakan lihat sesuatu ini ialah kalau kita kaitkan dengan kreatif, melihat sesuatu yang dan dia dianggap sebagai satu benda yang baharu bagi kita. Sebab apa? Dia baharu sebab selama ni kita tak tutup. Kan? Jadi Allah datangkan ini semua. Maklumat-maklumat ini, dan kemudian ayat yang lain lebih kurang sama. Allah sebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa qis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lebih kurang ayat dia. Dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, di situ ada kebesaran Allah kepada orang-orang yang menggunakan akalnya dengan bijaksana. Iaitu orang yang apa? Orang yang apabila diri dia ingat Allah.
apabila duduk dia ingat, apabila dia ingat Allah, dan dia juga memikirkan tentang kejadian-kejadian ini, akhirnya timbul satu perkara, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu syirik. Faqina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami. Okey, kita tengok ayat ni. Ayat ni menceritakan tentang manusia yang berfikir menggunakan yang panjang, cerita tentang fenomena-fenomena alam yang berada sekitar kita, benda yang mudah, kan? Tapi sebenarnya benda yang diamati, dianalisis dengan betul, maka dia akan membawa kita kepada satu pemikiran yang cuba kita kata kreatif dalam Al-Quran. Al-Quran cuba bawa kita untuk berfikir secara kreatif, untuk melihat bukan saja-saja Allah tunjukkan apa kejadian di alam ini dan Allah jelaskan Quran. Jadi dekat sini Allah sebut orang fikir dia membawa kepada dia mula ingatkan Allah. Maksudnya apa? Sudah mula terfikir tentang pencipta di sebalik semua yang hebat ni. Ni bila kita fikir. Masa dia duduk, dia terfikir. Masa diri, dia baring, terfikir. Dan kemudian dia relate pula dengan kejadian-kejadian yang lain. Akhirnya, semua itu membawa dia kepada satu. Dan terkeluar daripada lidah dia dengan dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ni maksudnya, itu telah membawa dia kepada jawapan yang kreatif, iaitu semua itu bukan sekadar, siang malam ni bukan sekadar siang, penciptaan alam ini bukan sekadar alam, oh bumi bulat, matahari jauh panas, dekat sana menerangi pada masa-masa tertentu, ada kala tak nampak pun sebab gelap, ada macam-macam halangan. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan semua itu bukan sekadar itu, tapi Allah suruh kita berfikir dengan mendalam, kreatif, mengeluarkan satu perspektif yang novel, kan? Satu perspektif yang satu yang perspektif yang merupakan satu yang sangat tinggi nilainya, iaitu apa? Di sini ada Tuhan yang maha dialah pencipta ni. Kita sampai kesimpulan itu, kan? Dan kemudian sampai kesimpulan, ya Allah, kamu tidak jadikan semua di sebalik semua kejadian itu, dan kemudian membawa kita kepada untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah, iaitu faqina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Kita kenal Allah, kita dan kemudian kita yakin dengan apa yang disebutkan oleh Allah kepada kita. Okay? Inilah yang proses pemikiran kreatif. Saya cuba untuk hurai ayat tadi. Jadi pemikiran kreatif ni ada yang tak nampak lagi, kan? Apa dia? Daripada ayat tu sebenarnya nak menjelaskan bahawa pemikiran kreatif ni dia bukan satu yang kita terus ada je. Oh, saya kreatif, saya tengok ni, ini pen, dia patahkan pen untuk jadi pen yang pendek. Tak, dia bukan begitu. Pemikiran kreatif lahir hasil daripada kita kena buat sesuatu sebelum ni, iaitu apa? Kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita kumpul data, kita kumpul fakta, kumpul informasi, kita kemudian kita menganalisis, kemudian berbagai perspektif, kemudian kita testing data itu, kan? Ini data yang betul atau tidak? Yang betul kita tinggalkan, kemudian kita analisis, dan kemudian kita dapat nampak kesimpulan daripada kita nak keluarkan satu pandangan. Kesimpulan tu sudah ada pandangan, tapi kita nak tengok lagi, lebih mendalam lagi. Itulah lahir yang dipanggilkan pemikiran kreatif. Macam ayat tadi Allah sebut, dia bermula dengan melihat fakta-fakta yang pelbagai. Okay? Kemudian diteliti dengan mendalam, akhirnya barulah keluar hadza batila, iaitu kesimpulan, ya Allah, kamu tidak jadikan semua ni sia-sia. Jadi di sini Al-Quran telah menjelaskan
kreatif, pemikiran kreatif itu. Ia bukan sekadar kita boleh jadi seorang kreatif yang kreatif dan dengar ceramah tentang pemikiran kreatif terus kreatif hari itu. Dia bukan begitu. Dia kena ada sesuatu yang di sini. Kan? Apa antaranya ialah kita maklumat, kita mengkaji, kita meneliti, kita mendalami sesuatu untuk melihat dengan mendalam. Allah menjelaskan ayat-ayat tentang pemikiran ini. Allah sebut dengan penjelasan akan berfikir dengan mendalam. Kan? Allah sebut wa fil ardi ayatul lil muqinin sikum afala tubsirun. Yang bermaksud pada diri kamu, pada alam, pada dunia ini yang kamu melihat. Dan pada diri kamu juga ada tanda-tanda itu yang kamu melihat. Afala meneliti. Perkataan tubsirun di sini memberi maksud meneliti dengan mendalam. Afala tanzurun, tengok. Tengok saja. Ini bukan persoalan tengok je. Kalau persoalan tengok saja tak kreatif. Tetapi seorang yang kreatif ni ialah tengok, teliti, banding, kemudian akhirnya kita amati lagi dan kemudian kita membuat kesimpulan dan cuba yang terbaik daripadanya. Itu kreatif. Kan? Okey, kita lihat satu lagi ayat yang boleh kita kongsi dekat sini untuk kita lihat bagaimana Al-Quran memacu kepada kreatif, kan? Pemikiran kreatif. Ayat yang dijadikan rujukan satu ayat ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya ayyuhalladzina fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu nadimin. Wahai orang-orang beriman, sekiranya datang kepada kamu satu khabar, berita. Yang fasik, orang fasik ni seorang yang tak jaga diri dia. Dia maksudnya apa? Dia boleh bermain-main dengan dosa. Itu perkara yang baik. Ya. Itu fasik. Datang satu berita daripada dia, hendaklah fatabayyanu, hendaklah kamu periksa, teliti, betul ke tak? Jangan terus ambil bulat-bulat, Allah sebut. Jahalah, kerana untuk mengelakkan kamu melakukan satu benda yang boleh menimbulkan musibah kepada disebabkan kejahilan kamu terhadap fakta yang sebenar. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka jadilah kamu menyesal. Ayat ni dia punya cerita di sebaliknya. Ceritanya ialah satu kisah bagaimana seorang wakil Nabi yang ditugaskan untuk mengambil zakat daripada satu tempat di ini kerajaan Islam sudah berkembang pada zaman Nabi. Lalu dia ni pergilah tiba-tiba dia nampak daripada jauh orang kampung tu keluar beramai-ramai ke arah dia. Lalu nampak tu, dia tu sebab kesimpulan, orang ni nak bunuh aku kot. Kan? Dia terus lari. Sebab dia nampak orang tu macam ramai-ramai lari keluar daripada kampung. Dia pun balik terus jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kampung ni mereka nak serang tu. Jadi aku balik semula. Lalu Nabi panggil panglima perang dia. Siapa? Khalid ibn al-Walid. Tapi pesanan Rasulullah, cek, periksa. Bertepatan dengan ayat tadi. Jadi Khalid ibn al-Walid ni, panglima perang. Masuk pekan. Pada malam itu dia tidur di kampung itu. Dia tidur di atas pokok. Dia tidur di derajat pokok pada malam itu. Kemudian pada subuh itu dia dengar azan berkumandang. Dia tengok daripada kejauh di masjid. Kan? Kemudian selepas tu dia tengok masyarakat itu harmoni, tak ada masalah. Kemudian dia bertanya tentang peristiwa yang berlaku. Akhir-akhir ni apa yang berlaku. Lalu orang kampung tu cerita bahawa baru ni kemudian kami nak sambut dia, tapi tiba-tiba dia lari. Maka tahulah Khalid ibn al-Walid, khabar yang dia bawa oleh wakil Nabi itu adalah khabar dusta, sangkaan. Okay? Jadi kita tahu tentang perkara itu, maka begitulah ceritanya. Okay?
Panjang cerita dia, sampai situ dulu. Okey, daripada ayat ni, ia memberikan satu prinsip dalam Islam, iaitu kena check dulu, periksa, pastikan kesahihan dulu, bukan terus ambil bulat-bulat. Okey, daripada ayat ini satu nilai kreativiti yang sarjana Islam lepas tu. Antaranya apa? Timbul ilmu hadis, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu an-naqd, ilmu takhrij al-hadis. Ilmu yang berkaitan dengan hadis ni, dia timbul daripada bagaimana umat Islam cuba berinteraksi dengan pendekatan terbaik untuk penyelesaian masalah. Apa dia? Iaitu ilmu hadis ni, ilmu hadis ni dikumpulkan semula selepas Nabi wafat dalam keadaan kebanyakannya tidak bertulis. Sebab cuma ada seorang sahabat yang dikatakan dia ada tulis satu kitab susun hadis-hadis. Setengah ulama hadis kata dia diberikan kebenaran, dia seorang, orang lain tak ada. Okey, hadis-hadis yang banyak ni sahabat barulah sahabat cuba untuk kumpul semula, dan kemudian pembukuannya agak lewat kan. Dan ulama ketika ini bagaimana mereka buat? Mereka bertitik tolak daripada ayat ni, iaitu apa? Mereka kumpulkan hadis berdasarkan betul-betul sahih saja. Itu yang timbul perkataan sahih. Dengan apa? Disahkan menerusi, kan? Maka timbul ilmu metodologi bagaimana memastikan hadis itu betul, kan? Iaitu mesti hadis itu bersambung daripada sehinggalah generasi yang terakhir meriwayatkan pada ketika itu. Kalau sudah ada, kita pastikan ada, tak terputus. Ini untuk pastikan fatabayyanu, kan? Kemudian dah ada 3 orang ni, adakah dia layak untuk meriwayatkan hadis? Dia thiqah, dipercayai ataupun tidak? Kalau sekian dia dikenali banyak selalu cakap benda tak betul, maka tertolak hadis itu, jatuh, bukan sahih lagi, lupa, kan? Maka jatuh hadis itu. Ini fatabayyanu, timbul ilmu hadis berkembang sehingga kita dapat pemikiran kreatif para ulama sarjana dulu mengeluarkan satu ilmu hadis, mencipta metodologi dari ini tadi. Ini pemikiran kreatif. Kemudian dalam bidang kemudian apabila Islam semakin berkembang, ketika falsafah daripada Yunani purba masuk ke dunia Islam, kan? Kemudian umat Islam sudah berkelana ke timur, ke barat, kan? Ke benua Cina mencari ilmu, dan kemudian balik semula dan menterjemahkan ilmu-ilmu. Lalu dunia Islam mempunyai gedung ilmu yang besar sehingga dibina satu institusi hikmah pada zaman Abbasiyah, tak silap saya. Okay? Tempat ini merupakan tempat penterjemahan ilmu. Ilmu itu diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk difahami oleh orang Arab. Kemudian apa yang berlaku? Ilmu-ilmu ini kebanyakannya adalah masih dalam keadaan sangkaan, terutama sekali ilmu-ilmu yang diambil daripada banyak adalah andaian, banyak yang dipanggil teori. Maka bertitik tolak daripada ayat ini, periksa. Maka para sarjana Islam masa itu telah membuat satu penambahan dalam itu apa? Pengesahan kepada maklumat yang ada. Maka timbullah yang dipanggil sebagai experimentation, eksperimen. Pengesahan data ini okey ke tak? Data-data yang dapat betul atau tidak? Mau pastikan ini teori yang betul atau tidak, dibina metodologinya. Maka akhirnya Islam telah mengemukakan satu ilmu baru dipanggil mantik jadid, menggantikan mantik qadim. Sebelum itu pikiran sebelum itu daripada Yunani diambil, tetapi oleh kerana ia hanya berasaskan teori semata-mata, maka selepas itu dipanggil, ia diterima, diambil, diraihkan. Tetapi Islam memberikan satu tambah nilai kepadanya dengan pada ketika itu, akhirnya mereka membuat tambah nilai dengan ada apa? Elemen pengesahan. Itu kita jumpa dalam pengajian itu ada teori, ada metodologi pengesahan. Bermula dengan
problem, kemudian hypothesis, collection of data, data collection, kemudian analysis, sampai peringkat kita test hipotesis dan sebagainya, kemudian kita keluarkan keputusan. Ini adalah di antara jasa daripada dunia Islam. Daripada apa? Cuba untuk menterjemahkan apa yang dikatakan ayat, cek, periksa. Kemudian satu lagi disiplin 10.5, sikit lagi. Seorang ulama, seorang bagian sejarah, dia juga telah mengemukakan metodologi baru dalam sejarah. Ibn Khaldun terkenal dirujuk oleh Barat, dirujuk oleh Timur, dirujuk oleh seluruh dunia bukunya berkenaan dengan. Kita lihat bagaimana apa dia. Di antara pendekatan yang dikemukakan adalah dalam sejarah penulis mengikut cara dia ialah ada aspek pengesahan. Kalau dulu orang cuma meriwayatkan cerita, lama adalah dewa ini, tapi Ibn Khaldun dibuat satu pendekatan kesahihan itu. Yang sahih barulah dibukukan dan kemudian disebarkan. Mana yang tidak sahih dinyatakan setakat ini, tidak ada pengesahan. Okay? Ini sumbangan besar dia. Tapi dalam kajian yang dibuat oleh penulis-penulis yang mengkaji pemikiran Ibn Khaldun, mereka melihat bahawa sebenarnya Ibn Khaldun berdasarkan pada apa? Penghayatan dia terhadap ayat yang kita baca tadi, fatabayyanu. Tetapi ia membuka kepada kreativiti dan kemudian melahirkan pelbagai bidang ilmu baru, metodologi baru, tanggapan baru, ilmu baru, produk baru dan sebagainya. Okay? Jadi kemudian seterusnya, sikit lagi. Dalam kreatif, dalam membuat keputusan yang bijaksana menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah, kita cerita Quran tadi. Kan di situ garis panduan dalam berkreatif. Maksudnya kreatif ni kita sebut kreatif. Create lah apa-apa benda baru. Tapi dalam Islam dia ada garis panduan dia, iaitu dia ada had dia. Padan dia. Nabi menyebutkan man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha amila biha min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Siapa yang memulakan satu benda baru dalam Islam, maka baginya pahala sebab dia memulakan, dan pahala orang yang ikut dia. Orang yang ikut dalam keadaan tidak sedikit pun pahala yang didapat disebabkan orang ikut dia itu tidak sedikit pun mengurang dia tadi. Contoh, kita dapat 10 pahala. Kita mulakan satu metodologi baru, kita kemukakan di UMP. Kita dapat pahala. Kemudian ia digunakan pakai oleh semua staf UMP. Orang tu guna, dapat menyelesaikan masalah, semua dapat 10 pahala. 10 pahala tu, contoh UMP ada 500 orang guna dari situ. Tambah kosong kat belakang tu, kita dapat 18,000 pahala. Sebab setiap orang tanpa mengurangkan pahala orang tu. Sebab apa? Kita perintis. Kan? Ini yang dikatakan sebagai yang digalakkan oleh Islam. Kemukakan benda baru. Kan? Tapi kemudian Nabi sebut, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Dia, seseorang itu memulakan satu benda yang baru, tapi dia dapat dosa. Dan dia juga dapat dosa daripada orang yang ikut dia. Memulakan satu pendekatan baru di UMP. Orang tak pernah buat. Kita wujudkan satu budaya baru yang bercanggah dan norma agama di UMP. Contoh, sebagai kreatif ni kita nak tunjuk kita kreatif. Satu yang dosa dari sudut agama. Kemudian orang lain ikut. Kita dapat dosa. Dan UMP ni berlangsung sehingga 50 tahun orang buat apa yang kita buat, yang kita mulakan tu. Kita dapat dosa. 50 tahun tu semua orang buat, kita dapat dosa.
yang dikatakan sebagai sempadan kreatif. Kita tidak boleh tidak ada garis panduan. Dia kreatif itu, dia kena ikut sempadan yang diletakkan oleh Islam. Ini Islam ajar apa? Dia perlukan kepada, untuk kreatif dia perlukan kepada pemikiran yang sepatutnya. Okay? Kena ada. Terakhir, sebelum saya berhenti sebab ada kelas apa ni, bagaimana kreatif Nabi dan membina jiwa kreatif di kalangan sahabat dalam perang Badar. Bila sampai ke Nabi berbincang dengan beberapa orang sahabat, kemudian mereka putuskan kita berkubu di sini. Sahabat-sahabat besar dia, muka think tank Nabi. Kemudian lepas tu Nabi pun announce, okey kita akan berkubu. Okey, Nabi sebutlah justifikasi dia. Kemudian keluar seorang Arab Badui, orang kampung biasa, tak ada jawatan, orang biasa. Kemudian dia bertanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun pandangan kamu ya Rasulullah? Kemudian dia kata, orang susah tu kata, ya Rasulullah, kalau ini pandangan kamu, aku nak bagi pandangan lain, aku cadangkan berkubu di sana lebih sesuai, di situ kita akan menguasai sumber air, di situ kita akan membelakangkan matahari, musuh akan berhadapan dengan matahari. Mereka akan silau, kita akan jelas. Dan macam mana? Dan dia kata, dia menyebutkan saya arif dengan tempat ini. Dia expert, walaupun dia orang biasa. Pandangan Nabi terima pandangan itu. Ini kreatif. Memberikan satu solusi kan kepada penyelesaian. Bos dah cakap dah. Kan? Tapi dia tahu pandangan bos ini, pandangan ini tidak betul. Pandangan, dan kemudian bos yang kreatif, bos akan ikut. Kan? Bukan faham sebenarnya, tak tahu saya bos, bukan gitu kan. Tapi dia membina Rasulullah di kalangan masyarakat. Okey, saya rasa kita dah sampai peringkat nak berhenti dah ni sebab saya nak pergi kelas. Okey. Urus dia kata boleh lebih sikit, tapi saya setakat ni lah ada kelas sekejap lagi. Jadi itu yang kita katakan sebagai kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ada banyak lagi yang saya tertinggal, tak dapat sentuh masa yang singkat ni, tak apalah, itu saja yang pindahan bermanfaat pada hari ini. Wallahu alam, saya kembali semula kepada pengurusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih. Saya keluar dulu nak pergi kelas. Assalamualaikum.